Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita boleh berjumpa kembali pada pagi yang berbahagia ni. Saya buka. Ada buka ya? Buka je. Nampak tak cantik ya? Buka je. Kita biar je. Okey, tak apa. Kita biar je. Okey, kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Okey. Dan salat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi hari ini kita akan membincangkan iaitu kaedah kata dasar bahasa Al-Quran, iaitu menggunakan kitab latihan kaedah kata dasar Al-Quran. Jadi kita akan masuk pada latihan muka surat 82. Latihan muka surat 82. Dan latihan kita ni berkenaan dengan kata nama masdar. Jadi kita kena cari masdar dalam ayat yang dua ni. Kalau ada masdar kita bagi tanda. Kalau tak ada, kalau contohlah nombor satu ni, adakah yauman ni masdar? Kalau betul dia masdar, kita bagi right, tanda right. Okey. Saya baca ayat pertama surah Al-Baqarah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ini yang pertama. Wattaqu, dan takutlah. Jadi wattaqu, dan takutlah kamu yauman. Yauman, hari la tajzi. Jadi yauman, kita nak cari yauman ni pertama. Yauman ni, ini makna dia hari ya. Yaum. Adakah dia kata nama terbitan atau masdar? Yauman bukan. Sebabkan masdar tu makna dia adalah kata nama yang menunjukkan makna perbuatan. Macam mana tu? Penulisan, bacaan, itu kan menunjukkan perbuatan membaca. Tapi dia tak ada pelaku. Macam penulisan itu menunjukkan makna menulis. Kalau hari tak ada menunjukkan makna perbuatan. Macam tu juga pendengaran tu maksud dia menunjukkan makna mendengar. Penglihatan, maksud dia menunjukkan makna melihat. Tapi kalau hari ni bukanlah masdar, sebab dia tak ada menunjukkan langsung perbuatan mana pun. Jadi yaum itu bukan kata nama terbitan atau masdar dalam bahasa dia. Mana dia hari ya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu pada hari la tajzi nafsun. Tajzi ni maksud dia membela. La tajzi, tidaklah dapat membela siapa? Nafsun. Satu orang, seorang pun. Seseorang. Nafsun. Makna dia seseorang. Adakah nafsun ni termasuk kepada kata nama terbitan? Bukan. Nafsun bukanlah kata nama terbitan. Sebabkan nafsun tu bukan menunjukkan makna perbuatan. Tak. Makna dia adalah seseorang. Jadi kalau seseorang kan bukan menunjukkan makna perbuatan. Jadi dia bukanlah kata nama terbitan atau masdar. Jadi wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a. Dan takutlah kamu semua pada hari yauman, pada hari di mana
la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Seorang pun tak akan dapat membela orang yang lain. Tak ada seseorang pun yang boleh membela orang lain. Okey. Wala yuqbalu minha syafa'atu, dan tidaklah diterima dan tidaklah diterima syafa'ah. Syafa'ah, adakah syafa'ah ni syafa'ah ni masdar? Kalau syafa'ah dia memang betul masdar, sebabkan dia daripada kata kerja memberi syafaat. Memberi syafaat kan perbuatan. Macam tu juga, jadi sebab itulah syafa'atun memang betul dia termasuk kepada masdar, sebab dia menunjukkan makna perbuatan, memberikan syafaat. Okey. Wazannya apa ni? Wazannya senang saja. Fa'alatun. Fa'alatun. Jadi wazan dia adalah fa'alatun. Jadi wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu pada hari tiada seorang pun yang dapat membela orang lain, walaupun sedikit pun pembelaan dia. Dan juga tak diterima juga syafaat. Tak diterima syafaat. Syafaat pun juga tak diterima sana. Sedangkan sebelum syafaat, okey. Wala yu'khadhu minha. Yu'khadhu minha, dan tidaklah diambil, tidaklah dapat ditebus minha adlun. 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 Adlun ni adakah dia atas nama terbitan? Adlun ni adakah dia kata nama terbitan? Kalau ini makna dia, kalau dia kata kerja dia adalah menebus makna dia. Lepas tu kalau bila mana jadi kata nama terbitan, jadi makna dia tebusan. Macam tadi syafa'atun tu, kata kerja dia adalah memberi syafaat. Lepas tu bila mana jadi syafa'atun, maknanya dia syafaat. Kalau adlun, kata kerja dia adalah menebus. Bila mana jadi kata nama terbitan, jadi sini ni adlun, jadi makna dia apa? Tebusan. Itulah kata nama terbitan. Jadi kata nama terbitan ni, setiap kata nama yang menunjukkan makna perbuatan, tapi dia dalam bentuk kata nama. Jadi ada dua dalam ayat ni. Ada dua kata nama terbitan. Yang pertama adalah syafa'atun, yang kedua adalah adlun. Jadi makna ayat ni apa dia? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a, dan takutlah kamu pada hari ketika tiada seorang pun yang dapat membela orang lain. Pertama, la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tak ada dapat seseorang pun yang boleh membela orang lain. Okey. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tak ada sebarang syafaat yang boleh diterima. Wala yu'khadhu minha 'adlu wala hum yunsarun, dan tidak ada sebarang tebusan yang akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. Jadi syafaat, tebusan pun tak ada juga yang dapat menolong mereka. Wala hum yunsarun, dan mereka tidaklah ditolong. Okey, ini yang pertama. Jadi ada 4. Yang nombor 3 dengan nombor 4 itu adalah kata nama masdar atau kata nama terbitan. Nombor 3 dengan 4 saja. 1 dan 2 bukanlah kata nama masdar. Okey. Kita terus kepada ayat yang 4. Ayat 74, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Okey. Thumma qasat qulubukum. Thumma qasat qulubukum. Kemudian qasat. Qasat ni menjadi keras.
qasat. Apa yang menjadi keras? Qulubukum. Qulubukum atau qulubun. Qulubun ni adakah dia kata nama terbitan atau kata nama masdar? Dia bukan ni tuan-tuan dan puan-puan. Qulub ni bukan, ini adalah jamak taksir. Bentuk mufrad dia apa? Qalbun. Qalbun ni bukan kata nama, ni bukan kata nama terbitan. Qalbun ni makna dia hati ya. Kalau hati dia ia benda biasa, dia bukan kata nama terbitan, bukan menunjukkan makna perbuatan, bukan. Qalbun tu makna dia hati. Jadi sebab tu kalau dia jadi jamak, jadi dia qulub. Jamak dia jamak taksir. Summa qasat qulubukum. Kemudian qasat menjadi keras. Apa yang menjadi keras? Fa'il dia adalah qulub, hati kalian. Min ba'di dzalika. Selepas itu. Jadi selepas itu hati kalian menjadi keras. Okey. Fahiya kal hijarah. Hati-hati itu seperti batu. Hijarah, seperti batu-batu. Adakah al-hijarah ni termasuk kepada kata nama terbitan? Al-hijarah. Al-hijarah, adakah dia ni kata nama terbitan? Bukan tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan dia kata nama benda biasa. Sebab makna dia adalah batu. Batu ni kata nama benda biasa dan dia bukan menunjukkan perbuatan, tak ada langsung menunjukkan perbuatan. Sebabkan dia menunjukkan mana benda yang seperti biasa, batu, yang lain-lain lah, buku nota dan lain-lain. Jadi al-hijarah dia bukan kata nama masdar atau kata nama terbitan. Fahiya kal hijarah. Hati yang dah keras tadi tu, dia seakan-akan seumpama macam batu. Au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras lagi daripada batu. Wa inna minal hijarati, adapun batu tu alhamdulillah, dari batu tu lama yatafajjaru, ada dari batu tu yang boleh terpancar keluar ataupun terpancar, memancar. Daripada batu tu ada yang memancar. Yatafajjaru ni makna dia memancar. Minhul anhar, daripada batu tu ada yang memancar anhar. Anhar ni sungai-sungai. Adakah anhar atau sungai-sungai itu sebagai kata nama terbitan? Anhar bukan tuan-tuan dan puan-puan. Anhar ni adalah jamak daripada nahrun. Nahrun makna dia sungai. Nahrun ni mana sungai. Sungai ni bukan kata nama apa? Ada apa? Okey, jadi anhar ni daripada kata nahrun. Nahrun ni bentuk mufrad dia. Anhar ni jamak dia. Jadi sungai ini maknanya dia sungai tuan-tuan dan puan-puan. Ini sungai-sungai. Sungai pun juga bukan kata nama masdar sebab dia tak ada menunjukkan langsung perbuatan. Okey, dia sama macam yang qulub tadi ya. Jadi daripada batu tu boleh memancar sungai-sungai. Wa inna minha lamma yashaqqaqu, dan daripada batu-batu tadi tu ada yang terbelah kemudian keluar air. Daripada batu tadi tu lamma yashaqqaqu, yashaqqaqu ni maknanya terbelah. Fayakhruju minhul ma, maka yakhruj keluar daripadanya alma. Alma air. Adakah alma sebagai kata nama terbitan atau kata nama masdar? Alma. Alma ni makna dia air. Air ni tak ada menunjukkan langsung perbuatan. Jadi kalau air dia bukan kata nama masdar. Fayakhruju minhul ma, maka keluarlah air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula yang jatuh
Batu-batu tadi tu yang jatuh min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Khasyah. Khasyatun, kerana takut kepada Allah. Khasyah. Adakah khasyah ni masdar? Ini betul masdar, tuan-tuan dan puan-puan. Khasyatun ni kan maknanya dia takut. Makna menunjukkan makna perbuatan ya, takut. Itunya takut. Takut ni di sini ni dalam bentuk kata nama. Dalam ayat ni. Sebab itulah ini dinamai kata nama masdar, kata nama yang menunjukkan perbuatan. Ini kata nama tapi dia menunjukkan perbuatan. Perbuatan apa? Takut. Jadi ada wa inna minha, ada juga daripada bebatuan tu lama yahbitu min khasyatillah, ada yang jatuh sebabkan takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ta'malun ni yang kamu kerjakan. Okey, kita cubalah ayat yang selanjutnya 83. Yang muka surat 83. Kita habiskan dua muka surat ya. Ada soalan? Okey. Kita cuba yang muka surat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Okey. Alladzina, sadaqallahul azim. Alladzina, alladzina di sini ni, ini adalah kata sambung, kata penghubung. Nama dia dalam bahasa Arab ismul mausul. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek lagi dalam buku yang hijau tu, ismul mausul alladzina. Jadi dia ni bukanlah sebagai kata nama terbitan atau kata nama masdar, tapi dia lebih tepatnya disebut sebagai ismul mausul. Alladzina, alladzi, allati, allati. Tu semua dia makna dia apa? Makna dia yang. Okey. Alladzina atainahum, orang-orang yang atainahum, yang kami beri kepada mereka Al-Kitaba. 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 Al-Kitaba, adakah ini sebagai kata nama terbitan? Al-Kitaba bukan kata nama terbitan, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa bukan kata nama terbitan, Ustaz? Kan daripada perkataan kataba. Kita tadi dah cakap kata nama terbitan atau kata nama masdar, dia menunjukkan perbuatan. Sedangkan Alkitab ni makna dia adalah buku, kitab. Kalau kitab kan tak ada menunjukkan perbuatan, kecuali makna dia adalah penulisan. Baru dia. Kalau kita tulis ini ni kitabatun, ni baru dia sebagai kata nama masdar. Makna dia adalah penulisan. Tapi kalau Alkitab, ini buku saja. Kitab ni bukanlah kata nama masdar atau kata nama terbitan, sebab dia menunjukkan benda biasa, bukan menunjukkan perbuatan. Itu mereka, iaitunya mereka orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Yatslunahu, mereka bertilawah kepadanya haqqa, dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya tilawah. Okey, dengan sebenar-benarnya tilawah. Okey, yang pertama haqqa. Haqqa ni kan maksud dia sebenar-benar, macam tu, sebenar-benar, sebetul-betulnya. Jadi kalau haqqa ni bukanlah kata nama terbitan, dia tak ada langsung berkaitan dengan perbuatan. Tapi kalau tilawatihi, kita cuba yang tilawah dia.
Asalnya sebenarnya tilawatun, tuan-tuan dan puan-puan, tapi ditambahkan dengan hi, kata ganti nama, kata ganti nama tilawatuhu. Asalnya tilawatun tapi ditambahkan dengan kata ganti nama iaitu hu ataupun hi. Dalam kitab tu, dalam Al-Quran hi, ya. Tilawatun makna dia apa? Membaca, bertilawah. Bertilawah tu kan kata kerja, makna dia perbuatan. Tapi yang tertulis di sini dia dalam bentuk kata nama. Apa dia kata nama dia? Kata nama terbitan atau kata nama masdar. Sebabkan dia dalam bentuk kata nama tapi dia menunjukkan perbuatan. Tilawah makna dia bertilawah. Okey. Jadi haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya tilawah, dengan sebenar-benar membaca. Okey, ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya kitab tu. Wa may yakfur bihi, dan sesiapa saja yang kufur, fa ulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey. Kita cuba lagi, ya. Ayat yang selanjutnya 176, ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. Okey. Yang pertama, ulaika alladzina ishtarawud dalalah, mereka itulah orang-orang yang membeli ad-dalalata bil huda. Ad-dalalah ni kalau tak silap kita dah bincang semalam. Ad-dalalah, lepas tu al-huda, lepas tu al-adab, al-maghfirah. Okey. Yang pertama ad-dalalah. Ad-dalalah ni makna dia kesesatan. Al-huda makna dia petunjuk. Dua-dua ni ada dia menunjukkan makna perbuatan. Sini kesesatan dia menunjukkan makna sesat. Sesat kan perbuatan tu. Al-huda menunjukkan makna perbuatan, itunya petunjuk atau memberikan petunjuk. Al-huda. Jadi dua-dua ni adalah kata nama terbitan. Dalalah dengan al-huda. Ini makna dia kesesatan, ini makna dia sesat, ini makna dia penunjuk. Jadi ulaika alladzina ishtaru dalalata bil huda, mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Wal adzaba bil maghfirah, mereka membeli azab dengan membeli azab dengan maghfirah, dengan keampunan Allah. Jadi azab ni dengan maghfirah ni adakah kata nama terbitan? Dia pun kata nama terbitan juga, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kan azab ini menunjukkan makna perbuatan, iaitu mengazab. Maghfirah pun juga. Maghfirah makna dia memberikan keampunan. Jadi dua-dua ni menunjukkan makna perbuatan, dan mereka juga termasuk kepada kata nama masdar. Okey. Jadi makna dia apa sini? Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli ad-dalalah, kesesatan, dengan petunjuk. Lalu membeli azab dengan keampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka di dalam api neraka. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Itulah sebabnya Allah menurunkan kitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang berikhtilaf, berselisih, fil kitabi, pada alkitab, la fi shiqaqin ba'id. Jadi dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq,
Demikianlah itulah kerananya Allah, yang demikian itulah kerana Allah telah menurunkan Alkitab atau kitab petunjuk bagi mereka dengan kebenaran. Sesungguhnya wa innal ladzi, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, yang mereka berselisih fil kitabi, tentang kebenaran Alkitab tu, la fi shiqaqim ba'id, mereka berada dalam perpecahan yang jauh. Shiqaq, adakah shiqaq ni termasuk kepada kata nama terbitan? Shiqaq tadi kita tadi kita okey. Tadi kita ada shiqaq. Shiqaq ni tadi kita ada membincangkan dikit tadi. Yashaqqaqu tu makna dia terpecah. Tadi ada dalam surah apa tadi ya? Surah Baqarah ayat 74. Wa inna minha lama yashaqqaqu min fayakhruju minhul ma'. Dan di antara batu tu ada yang pecah, fayakhruju minhul ma', kemudian keluarlah air daripadanya. Okey. Jadi kalau yashaqqaqu maknanya terpecah, kalau shiqaq perpecahan. Jadi shiqaq pun ini pun juga termasuk kepada kata nama terbitan atau kata nama masdar, sebabkan dia menunjukkan makna perbuatan berpecah. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Jadi shiqaq betul lah dia sebagai kata nama terbitan atau kata nama masdar. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi jawaban-jawaban dia apa saja tadi. Yaum dari muka surat 82, yang bukanlah kata nama terbitan. Nafsun juga bukan. Syafa'atun, inilah kata nama terbitan atau kata nama masdar. Adlun pun juga. Qulubun bukan, al-hijarah bukan, al-anhar juga bukan, qaswah. Qaswatun. Qaswah kata nama terbitan ya. Al-ma' bukan. Ini bukan khisyah, salah tulis ni khasyah. Khasyah ni juga kata nama terbitan atau kata nama masdar. Alladzi bukan, sebabkan dia isim mausul. Alkitab juga bukan. Haqqa bukan. Tilawah betul kata nama terbitan. Ad-dalalah, al-huda, al-azab, al-maghfirah, yang empat-empat ni kata nama terbitan. An-nar bukan. Shiqaq kata nama terbitan. Jadi itulah dulu tuan-tuan dan puan-puan perbincangan kita pada pagi yang berbahagia ni. Okey. Jadi kalau ada tuan-tuan dan puan-puan tak faham, jika ada tuan-tuan dan puan-puan tak faham, sila tanyakan kepada kita ataupun boleh tanya dekat grup. Jadi itu saja dulu perbincangan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah selepas ni Ustaz Farid akan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk melanjutkan pengajian perkongsian bahasa Arab Al-Quran. Terima kasih banyak. Minta maaf atas segala kesilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Live. Kitab Ghalib. Jap.
Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbincangan kita dalam muka surat yang ke-168, kitab Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quranul Karim, daripada slot Qamus Al-Quran, huruf Qaf, Ra, Dad. Kita lihat qarada yaqridu, makna mengelak, tidak kena. Mengelak ataupun tidak kena. Okey, aqrada yuqridu iqradan, makna meminjamkan, memberi pinjam. Qardun, qarad ni dalam muamalat memang terkenal lah, iaitu pinjaman, bab pinjaman, qarad. Okey, kita lihat bila sebut qardu adalah jenis potongan, darbun minal qata', sumya qata'ul makan wa tajawuzuhu qardan kama sumya qata'an. Dalam Quran menyatakan, wa idza gharabat taqriduhum dhata shimali wa hum fi fajwatin min dhalika min ayatillah man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Iaitu wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal, iaitu tajuzuhum wa tad'uhum ila ahadil janibaini wa summiya ma yudfa'u ila al-insan min al-mal bi syarti raddi badalihi qardan. Okey, kita lihat bila sebut tentang wa idza qarabat taqriduhum, qarada yaqridu, dia daripada suratul kahfi. Kita boleh lihat juzuk yang ke-16. Tuan-tuan buka juzuk 16 suratul kahfi. Di mana? Muka surat 295 ayat ke 17. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat, apabila matahari terbenam, taqriduhum dzatash shimal, dia meninggalkan mereka, makna tak kena pun matahari kepada mereka. Dzatash shimal, ke sebelah kiri, mengelak daripada kena mereka di sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, sedangkan mereka berada di tempat yang fajwah, tempat yang luas daripada gua tersebut. Boleh dinamakan juga qardun, sesuatu yang dibayar kepada manusia daripada harta, diberikan, makna dibayar, diberikan kepada manusia dengan syarat kembalikan balik. Kita panggil pinjam lah. Sebab itu disebut dalam Quran, madzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang, orang yang memberi pinjam dengan satu pinjaman yang baik. Dia memberi pinjam kepada Allah satu pinjaman yang baik. Sebab apa? Bila kita beri sedekah, seolah-olah kita beri kepada Allah, Allah akan beri lebih baik daripada itu lagi. Okey. Itu qarada yaqridu. Jadi dekat sini ada dua, man zalladzi yuqridullah. Aqrada yuqridu makna memberi pinjam, qardan makna pinjaman. Okey. Seterusnya perkataan yang kita nak lihat adalah qaf, ra, nun. Qarnun jamak dia qurunun, iaitu umat ataupun generasi. Muqrinun yang berupaya menjinakkan, muqrin.
Muqarran yang diikat sekaligus. Muqtarin yang ikut serta. Qarinun teman. Jama' adalah qurana'u. Qurana'u. Tayyib. Okey. Kita lihat al-iqtiran maknanya dua benda yang dikumpulkan. Okey. Ataupun beberapa perkara yang dikumpulkan. Kita lihat iqtarana yaqtarinu muqtarin. Au jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Dekat mana tu? Tuan-tuan lihat dalam surah Az-Zukhruf kalau ada lah. Juzuk 25. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Muka surat 493 ayat yang ke-53. Mengapa tidak dipakaikan ke atasnya gelang-gelang? Ni perkataan Fir'aun ni kepada Nabi Musa. Gelang-gelang emas kalau betul dia Nabi. Ataupun datang bersama dengan Nabi Musa al-malaikah, malaikat muqtarinin daripada iqtarana yaqtarinu iqtiran, yang turut serta sebagai pengiring dia. Pengiring Penggiring kita panggil Sebab apa tu? Malaikat pun turun iring Nabi nak membenar sebagai saksi, membenarkan Nabi. Itu tahap melampau lah mereka minta, baru mereka nak benarkan Nabi. Okey. Kalau kata qarantul ba'ira bil ba'iri, maksudnya aku kumpulkan antara satu unta dengan satu unta yang lain. Boleh? Wa akharina muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Juzuk ke-13 last sekali betul? Tengoklah kalau ada. Juzuk 13 last sekali, page yang terakhir. Wa akharina muqarranina fil akhari. Tuan-tuan lihat muka surat 261 pada ayat yang ke-49. Wa taral mujrimin, kamu akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang berdosa yauma idzin, pada hari itu, pada hari akhirat, muqarranina fil asfad, diikat bersama-sama dalam belenggu-belenggu daripada besi. Okey. Muqarran mana diikat semua sekaligus, muqarranin. Dalam surah Sad, mungkin ada surah Sad juzuk 23. Ada ke surah tu Sad? Ayat ke-38 muka surat 455. 455 ayat 38. Wa akharina muqarranina fil asfad. Asfad. Syaitan-syaitan yang lain yang terikat dalam belenggu dengan ikatan diikat, terikat, diikat. Okey. Muqarran adalah ismul maf'ul, iaitu diikat ataupun terikat.
Qarin jamak dia qurana Cuma qarin ni kita ada bincang dulu perbahasan yang panjang. Qarin ni ada makna syaitan, ada juga makna bukan syaitan. Okey. Inni kana li qarin. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Okey. Kita lihat dalam surah Qaf. Muka surat 519. Ayat ke-23. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Temannya berkata, qarin, inilah apa catatan di sisiku yang sedia ada. Malaikat yang menyertainya berkata qarin. Qarin tu dengan makna malaikat Malaikat berkata ini catatan yang ada di sisiku yang sedia ada. Tapi pada muka surat yang sama, tapi ayat ke-27, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Syaitan yang menyertainya berkata pula, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dia sendiri yang berada dalam kesesatan yang jauh. Syaitan. Nampak tak? Qarin yang pertama makna malaikat pada ayat 23, qarin yang kedua bermakna syaitan. Jelas? Al-qarnu makna al-qaum al-muqtarinun, iaitu kaum yang berada pada zaman yang masa yang satu masa. Jamak dia adalah qurun. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum. Okey. Wa quruna ba'da dhalika wa quruna baina dhalika kathira. Dalam surah Al-Furqan ayat 19 satu lah Sebab apa qurun? Qurun ni adalah an-nafs, iaitu jiwa. Kerana disertai dengan jiwa itu jisim, tubuh badan. Sebab itu dipanggil sebagai qarn. Asalnya qarna ni maknanya menyertai, disertakan Okey. Kalau qurun daripada unta, alladhi yad'a rijlahu, diletakkan kaki unta, mawdi'a yadihi, letak kaki unta pada tangan unta, wa ka'annahu yaqrinuha biha, seolah-olah dia sama. Kita kumpulkan dua benda jadi satu. Kaki tangan letak setempat, ikat. Itu dia panggil qurun, dijadikan satu. Okey Kalau qiran tu jamak menjamakkan haji dan umrah. Kumpulkan sekali, buat niat haji dan umrah sekaligus. Itulah dinamakan sebagai haji qiran. Nampak daripada perkataan qaf ra nun, qaran, makna berserta, bersama dua. Ialah haji qiran. Sebab apa daripada qaf ra nun qiran, qaf ra alif nun? Sebab haji dan juga umrah, haji satu benda ibadat, umrah satu ibadat yang lain. Dua umrah, haji dan juga umrah dijadikan satu. Itu dipanggil qiran. Dah jadikan dua jadi satu. Boleh Satu lagi dipanggil sebagai qarnu. Qarnun tu maknanya tanduk.
tanduk. Kalau kabsyun aqran, kibas yang bertanduk. Okey. Kalau jantan kita panggil kabsyun aqran. Kalau betina dipanggil syatun qarna. Okey. Zulqarnaini ma'ruf Zulqarnain, semua tahu Zulqarnain, kisah dalam suratul Kahfi, akhir suratul Kahfi. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam li Ali radhiyallahu ta'ala anhu, inna laka baitan fil jannah wa inna laka ladhu qarnaiha, ya'ni dhu qarni al-ummati ay anta fihim kadhil qarnaini. Nabi pernah berkata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi kata, sesungguhnya kamu akan memiliki satu rumah dalam syurga. Sesungguhnya kamu mempunyai qarnaini, kamu benar-benar mempunyai qarnaiha, dua tanduk syurga. Apa tu dua tanduk syurga? Ya'ni dhu qarnayil ummah, mempunyai dua qarnayil ummah, dua tanduk umat. Apa tu? Iaitu anta fihim, kamu di kalangan mereka, kazil qarnaini, seperti dua tanduk. Wallahu alam. Kena tengok syarah hadis ni apa dia maksud dia. Okey. Dalam surah Az-Zukhruf pun ada juga perkataan qarin ni. Kita lihat di Melai Semuka juz 25. Muka surat 492. Ayat di mana tu? 36. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, iaitu Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami berkuasa kepadanya syaitan, kami telah beri kuasa kepada syaitan untuknya. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu adalah jadi teman setia untuk dia, syaitan. Okey. Bawah tu pun ada qarin lagi. Ayat 38. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Sehingga apabila datang kepada kami, dia datang kepada kami, qala, dia berkata, ya laita, alangkah baiknya sekiranya, baini wa bainaka, antara aku dan juga antara kamu, bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat, fabi'sal qarin, maka syaitan itulah seburuk-buruk teman. Bila syaitan datang, bila ni? Di akhirat nantilah. Apa maksudnya pada ayat 38 ni? Pada ayat ke-38 ni, kalaulah apa, orang-orang jahat ni berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, dia kata kalaulah antara, alangkah baiknya antara aku dan juga antara syaitan ni jarak setimur dan barat. Sebab syaitan yang seburuk-buruk teman, seburuk-buruk kawan. Boleh jelas. Jadi qarin di sini dua ayat semua makna syaitan.
Okey. Dalam surah As-Saffat, satu lagi surah As-Saffat, juzuk 23. Tuan-tuan buka. Qala qailum minhum inni kana liqarin. Seorang yang berkata di kalangan mereka, sesungguhnya aku bagi kamu seorang teman. Okey, qari makna teman, sahabat baik. Itu antara beberapa perkataan yang kita bincangkan pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Pada muka surat 168 kita telah selesai. Kemudian kita berbaki pada muka surat 169 nanti, insya-Allah kita akan bincangkan perkataan qaf, sad, ra. Dan seterusnya perkataan dalam muka surat ke 170 qaf, sad, sad. Okey. Itu semua insya-Allah esok ataupun lusa kita akan habiskanlah. Esok mungkin tak sempat kerana huruf qaf ni antara huruf yang panjang banyak, yang mempunyai 2 ba. Banyak InsyaAllah tuan-tuan, tekan butang share untuk perkongsian kita pada pagi yang mulia ini. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita cuba untuk meringkas dengan seringkas-ringkas yang mungkin mengenai dengan slot tadabbur Al-Quranul Karim kita. Kita tak bincang panjang kerana masa amat mencemburui kita pada pagi ini. InsyaAllah kita terus. Yang tak bayar dam cuma haji tamattu'. Haji yang tak bayar dam, haji dipanggil haji ifrad. Semua haji qiran kena bayar dam. Haji tamattu' pun kena bayar dam. Yang tak bayar dam haji ifrad sahaja. Bukannya kata haji qiran kena bayar dam, tamattu' pun kena juga. Itu dalam bab haji tuan-tuan. Nanti kita buka lah kitab bab haji, kita baca pula. Boleh? Okey. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam perbincangan apa ni? Dalam perbincangan apa dia? Az-zikru wal hazaf. Sebut ataupun tak sebut. Okey. Kita lihat sikit dalam surah Al-An'am ayat 39 sampai 40. Walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmu fi dhulumati man yasha'illahu yudlilhu wa man yaj'alhu ala siratim mustaqim. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Maka melihat bahawasanya Allah Ta'ala menyifatkan orang yang mendustakan Allah dengan Allah Ta'ala sifatkan mereka ni seperti orang yang apa? Somam. Somam ni apa? Yang tuli. Al-bukum, yang bisu. Bahawasanya mereka dalam kegelapan. Mereka perlu untuk ditambahkan ekstra peringatan dan juga nasihat. Inilah syabihun bil mauqif alladhi sabaqa, yang mana kita telah bincangkan sebelum ini. Dalam surah Al-An'am ayat 46, dia sebut ara'aitum je, tak sebut ara'aitakum. Nampak Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Boleh
Berbeza dalam surah Yunus. Nampaklah surah Yunus tiadalah dalam surah Yunus perkara ini dicabutkan penglihatan mereka. Okey tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekarang ni dalam kitab Al-Burhan, wa amma ara'aituka faqad waqa'a ala hadhihi al-lafdha fi surah Al-An'am. Ara'aituk dalam surah Al-An'am ada dua tempat, dan selain daripada surah Al-An'am, wa laysa laha fil arabiyyah nadhirun, tiadalah padanya dalam bahasa Arab ini perbandingan, persamaan, kerana li'annahu jama'a fiha baina alamatay khitab, kerana dah kita tengok ara'aitaka, ara'aita, ta tu adalah alamatul khitab. Kaf juga alamatul khitab, samalah, ta pun alamatul khitab, kamu. Ta tu makna kamu, ka pun makna kamu. Nampak dalam bahasa Arab, ta tu makna kamu, kalau ka pun makna kamu. Jadi maknanya mengumpulkan antara dalam kalimah ara'aitaka, mengumpulkan dua khitab, ta dan juga kaf. Ta ini untuk pengetahuan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta ini adalah isim, berbeza dengan kaf. Kaf tak isim. Nampak Maka di sisi ulama basriyin, apa dia? Kaf ini adalah huruf yang memberi faedah kepada khitab. Memberi faedah khitab. Kaf ni. Okey. Wali jam'i bainihima yadullu ala anna dhalika tanbihan kadza. Mengumpulkan antara ta dan juga ka. Ara'aitaka maknanya nak menekankan, nak menegaskan, memberi ekstra ancaman. Bila dikumpulkan ta dan juga ka, anna dhalika tanbihan kadza ala mabnaha alaihi min martabatin wa huwa dhikrul istib'ad bil halak wa laysa fi ma siwaha ma yadullu ala dhalik faktafa bi khitabin wahid. Makna nak bagi tahu asas dia adalah jauhkan istib'ad. Mintalah dijauhkan daripada kebinasaan, jauh daripada kebinasaan. Bukanlah padanya nak menunjukkan apa nak bagi tahu tadi, dia tak memadai dengan satu, bahkan kena dua. Sebab nak suruh dia jauh sangat daripada kebinasaan ni. Abu Ja'far Az-Zubair, dia kata apa? Al-ityanu bi adatil khitabi, datangkan adatul khitab ka ba'da dhamir, selepas dhamir ta. Al-mufid lidzalik ta'kid bi istihkami ghaflatihi, iaitu nak memberi faedah, nak beri faedah apa? Takkid, penegasan, bistihkam. Apa maksud bistihkam? Memberi penegasan dengan kelalaian mereka ni, kelalaian. Kuatnya kelalaian mereka. Seperti mana taharrak an-naim bil yad, menggerakkan orang yang tidur dengan tangan. Nampak wal mufrid wal al-ghaflah bil yad wal lisan. Seperti mana orang yang tidur, kita nak bagi dia sedar daripada tidur yang panjang dia, kita kena gerak-gerakkan, bukan sekali, kadang-kadang sampai 2-3 kali, menggerak-gerakkan dengan tangan. Begitu juga kita menggerakkan, afrata yufritu ifratan wa mufratan fahuwa mufritun. Mufrit, maknanya orang yang melampau.
orang yang terlampau cuai, macam mana kita nak buat dia ni? Dia lalai, cuai, maka tak cukup dengan tangan, bahkan juga dengan lisan. Tak boleh kita setakat pukul, tak tahu, tak boleh, kena bagi nasihat. Tak cukup nasihat, kena dengan tangan, dua-dua sekali kena bergerak. Kerana inilah dihazafkan kaf pada ayat surah Yunus, pada ayat ke-50 dihazafkan kaf, li'annahu lam yataqaddamha qablaha dhikru sum wala bukmun yujibu ta'kidil khitab. Sebab inilah dalam surah Yunus tidak diletakkan kaf, qul ara'aytum, bukan qul ara'aytakum. Sebab apa? Kerana tidak ada pun ayat sebelumnya menceritakan tentang orang buta, orang yang bisu, pekak, yang perlu kepada penegasan, perlu kepada ancaman yang kuat. Tak ada. Berbeza dengan surah Al-An'am. Okey, tuan-tuan nampak jelas perbincangan kita pada pagi yang mulia ni. Contoh yang terakhir saya suka nak sebut mengenai dengan al-zikr wal hazaf. Dalam ayat Ali Imran ayat 65-66. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ayat 65-66. Surah An-Nisa ayat 107 dan sehingga 109. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullah anhum yawmal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Perbincangan dia di mana tu? Perbincangan dia adalah di ha antum haula. Okey? Nampak tak? Ha antum haula. Kita lihat perbincangan di sini. Disebutkan ha bermakna tambih, seperti haza. Ha ini dia. Haza mana haza. Ha ini dia. Sebenarnya dalam bahasa Arab sudah cukup membalai sebut za, makna ini. Disebutkan ha adalah menunjukkan tambih sebelum dhamir dan sebelum isim isyarah pada ayat dalam Ali Imran. Nampak tak Ali Imran?
Ha antum haula. Nampak? Dia sebutkan ha ni, ha dalam bahasa Melayu pun kata ha. Okey, makna sebagai peringatan. Hadza. Ini dia. Okey. Jadi ha ni diletakkan dalam surah Al-Imran sebelum daripada dhamir. Mana dhamirnya? Antum dhamir. Okey, dhamir antum. Antum tu dhamir. Sebelum dia ha. Ismul isyarah, mana isim isyarah? Ulai. Sebelum dia ha. Li'annahu arada an yuqarri'ahum. Kerana ha ini nak mengetuk mereka, mengetuk pendengaran mereka. Wa yazidu fi tanbihihim, nak menambahkan attention. Peringatan, kewaspadaan mereka. Walau mihim, dan juga nak mencela mereka. Ha ni nak mencela mereka. Li'annahum jadalu bil batil, kerana mereka ini suka berbalah, bertengkar, berdebat dengan kebatilan. Wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui hal tersebut. Faqarrarat tanbih, diulang perkataan diulang tanbih, peringatan ini satu kali sebelum dhamir, satu kali sebelum ismul isyarah ulai. Dua kali. Sebab apa? Kita lihat, suka berdebat dalam hal-hal batil, perihal batil. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, lima tuhajjun, kerana apa kamu suka ni berhujjah mengenai Nabi Ibrahim dan apa diturunkan Taurat dan juga Injil. Illa min ba'dih, tidaklah diturunkan Taurat dan juga Injil melainkan ba'dihi, selepasnya. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Tengok ayat 65-66 surah Al-Imran. Nampak Wahai ahlul kitab, mengapa kamu nak bantah-bantah ni tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia, setelah Nabi Ibrahim? Adakah kamu tidak memahami lagi, tak faham, tak berakal, tak nak fikir? Sebenarnya suka berbalah-balah. Sebab tu diulang sampai dua kali, sebelum dhamir dan sebelum isim isyarah. Seperti itulah juga pada ayatun nisa, pada suratun nisa, sesungguhnya berulang-ulang juga tanbih mereka, peringatan yang diberikan kepada mereka dan celaan kepada mereka, supaya mereka mengambillah pengejaran. Fala yaqifu mithla hadzal mawqif, supaya jangan mereka ini berdiri seumpama pendirian ini. Kamu sedang melihat mauqif, pendirian, menuntut untuk ditambahkan peringatan kepada mereka dan juga nasihat kepada mereka. Berbeza firman Allah Ta'ala, contohnya, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaykumul anamila minal ghayz qul mutu bighayzikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Jelas Jelas. Okey. Mauqif pada ayat ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum, dalam surah Al-Imran 2 lai, juzuk 4 2 lai. Mauqif tak perlu kepada ziyadah, memberi peringatan, dan juga tidak perlu pun kepada celaan, kerana ayat ini ditujukan kepada orang beriman. Ha antum, tak ada ha ula, cukup ulai, tak ada nak tambah lagi ha. Okey. Perbahasan ni berkait panjang ni InsyaAllah kalau ada kesempatan esok kita akan bincangkan. Esok kita akan
bincangkan dalam ha tambih ni, dia hazafkan ha. Ha antum ulai tuhibbunakum haula, ha antum haulai jadaltum. Okey, banyak lagi tau. InsyaAllah kita akan cuba perhalusi lagi ayat-ayat yang lain dalam surah Al-Imran dan juga surah-surah yang lain. InsyaAllah kita akan bincangkan pada keesokan paginya dalam sesi slot tadabbur. Tuan-tuan, mengakhiri slot pengajian kita pada pagi yang mulia ini, saya suka nasihatkan tuan-tuan supaya tekanlah butang share, ramai yang mengambil istifadah daripada pengajian kita ini, mengambil faedah. Dan juga asbab tuan-tuan tekan kawan-kawan tuan-tuan mungkin baru nak mengikuti dan sedang mencari-cari, dan mungkin inilah slot rancangan sesuai untuk dia, dan kemudian dia akan ikut, maka berpanjanganlah pahala kepada tuan-tuan. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah dalam tutur kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita pengajian kita, terima juga pengajian kita pada hari ini, dan juga semoga diberi kefahaman kepada tuan-tuan dan juga kepada diri saya. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.